Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya lagi Abang Beruang dalam ulasan Abang Beruang, dalam channel ulasan Abang Beruang. Jadi saya mengulas perangai pelik, tak adalah saya mengulas filem dan pelbagai lagi lah yang berkaitan tentang filem. Itulah setakat ini yang saya lakukan dalam channel YouTube saya ini. Jadi hari ni saya nak mengulas, Abang Beruang nak mengulas filem yang baru saja Abang Beruang tonton tadi. Which is baru keluar hari ni lah, first day lah, hari Khamis ni, iaitu Bulan dan Pria Terhebat. Sebelum ni Abang Beruang ada membuat trailer reaction dan sedikit ulasan trailer masa tu. Memang penuh dengan keterujaan lah apabila kita tengok trailer. Kalau anda belum tengok pun boleh tengok trailer. Dia boleh search kat YouTube, boleh search dekat YouTube ni, Bulan dan Pria Terhebat. Jadi filem ini dilakonkan oleh Zahirah McWilson sebagai pemeran utama, pembawa orang kata watak utama je, Zahirah McWilson yang berlakon sebagai Bulan tadi. Kemudian dia ada juga Zizan Razak, dan filem ni diarahkan oleh Gaz Abu Bakar, pengarah Polis Evo. Jadi anda boleh bayangkan lah macam mana expectation kita kan bila kita pernah tengok Polis Evo. Lepas tu dah tengok trailer, kalau anda tengok pun memang gelabang burung. Tapi itulah dia, agak sedikit kecewa jugalah setelah menonton dengan expectation yang tinggi itu tadi. Jadi janganlah masuk dengan expectation yang tinggi. Itu saja ulasan untuk hari ni. Okey, tadi. Jadi cerita ni mengesahkan Bulan. Selain daripada dua orang pelakon ni tadi, kemudian ada juga penarik yang menarik saya. Pelakon yang menarik saya sebab dalam trailer ada Maya Karin dan ada babak-babak pergaduhan antara dua wanita, Maya Karin dan juga siapa tadi, Zahirah McWilson. Jadi itu pun yang menarik saya. Saya tengok, wah, gaduh-gaduh badass, wanita-wanita badass. Okey, jadi kemudian kita ada juga K. Rahman sebagai orang kata pimp, Bapak Ayam punya watak dia lah, macam tu lah. Jadi cerita dia mengisahkan tentang siapa nama Bulan tadi tu. Dia merupakan seorang special ops. Jadi dia pergi ke Malaysia. Dia datang ke Malaysia kerana adiknya telah diculik untuk diperdagangkan. Ni ada kisah pemerdagangan manusia lah. Jadi dia pun masuk ke Malaysia melalui jalan yang samalah dia, supaya dia memang buat diri dia culik dan dia masuk sekali. Lepas tu dia lepaskan diri daripada orang kata geng-geng yang nak memperdagangkan Malaysia. Sampai Malaysia dia lepaskan diri dan cuba cari adik dia lah yang bernama Melati, lakonan Aprina Menros. Aprina ni baru saja. Jadi dalam minggu ni dalam bulan 3 ni ada dua lah filem dia. Sebab sebelum ni Abang Beruang ada tengok cerita dia, watak utama dalam Jodoh Syaitan tu, boleh tengok ulasan tu. Jadi dia basically itulah dia. Kemudian dibantu, dia nak pergi selamatkan adik dia dan dia dibantu oleh pria terhebat, iaitu Zizan and the gang lah. Geng-geng skateboarders ni dia ada seorang watak pembantu dan juga Bel Ngasri lah sebagai orang kata comic relief lah, tukang buat lawak lah dan cerita. Sebenarnya filem ni pun dijual sebagai aksi komedi. Jadi sebab itulah digunakan Zizan kan untuk ada lawak-lawak tu semualah. Jadi adakah dia capai sebagai filem aksi komedi? Ya, memang ada babak-babak yang normally rakyat Malaysia. Sebab saya pergi tengok tadi pun ada orang lain yang gelak-gelak, ada. Saya pun suka juga dengan lawak yang Bel Ngasri buat. Normal lah, tak ada apa yang ekstra sangat. Kemudian aksi-aksi juga pun ada banyak lah aksi-aksi. Tak adalah banyak. Okey, sebenarnya itulah reason dia kenapa saya ada sedikit kecewa. Sebab high expectation saya adalah filem yang action pack. Jadi boleh dikatakan aksi tu ada, tapi dia tak pack dan siap ada babak yang bukan ada babak, maksudnya ada perjalanan cerita yang rasa macam drag sikit lah. Macam tak sepanjang masa intens itulah. Kemudian watak-watak pun ada banyak dan ada juga yang rasa macam sikit-sikit aja. Macam Sin sebagai ketua gangster tu pun dia macam cuba bawa lah something else different. Selain cerita, diorang ni appear to be dengan gaya yang menjadi. Filem ni pun dia ada banyak gayanya. Mungkin ialah itu kepakarannya. Gas dapat pengarah tadi tu, dia boleh letak karakter-karakter yang kita kalau tengok je, wah, menjanjikan sesuatu. Tetapi kadang-kadang bila dia bergerak tu, kita tengok macam maksudnya lakonan pun ada yang kurang. Lepas tu ada
jalan cerita, macam pergerakan cerita tu pun kurang. Macam tu lah. Macam ujung-ujung macam ada kelang-kabut sikit lah. Jadi babak aksi pun ada yang menjadi, kemudian ada yang macam tak berapa lah, tak berapa. Jadi banyaklah benda-benda yang orang kata bila kita masuk dengan expectation yang tinggi tu, macam saya lah, kesalahan besar adalah masuk dengan expectation yang tinggi, nak tengok aksi yang banyak kan, badass, perempuan gaduh-gaduh, itu pun tak dapat capai juga. Tengok Maya Karin, nak tengok Maya Karin gaduh dengan fight tu pun tak capai juga kan. Zahira ada babak-babak dia yang macam awal-awal tu nice lah, cantik lah, nampak lah dia berlatih 3 bulan tu apa semua tu kan. Tapi yang lain-lain tu kurang. Kemudian lah saya nak sebut pasal tajuk dia tadi, pria terhebat tu. Nampak macam dia nak highlight jugalah, macam nak letak juga pria terhebat tu something yang macam dia macam ada idea untuk letakkan Bulan ni, perempuan ni, badass tadi tu, kemudian dengan 3 orang lelaki yang skateboarders yang biasa-biasa. Tapi benda tu tak dibawa dengan cantik lah. Nama pria terhebat tu pun macam lucu jugalah, cara macam mana dia sampaikan. Macam kenapa tak ada, sebab rasanya macam mungkin nampak macam Zizan tu dapat idea tu sebab pria terhebat tu lagu Silap Seven kan, tapi mungkin tak dapat lesen, dia tak keluarkan lah lagu tu dalam cerita tu kan. Kalau ada babak macam sebelum tu dia macam dengar nanti aku jadi pria terhebat, lepas tu macam oh lagu Indo tu pria terhebat, jadi dia nak terjemahkan geng-geng dia orang ni pria terhebat macam tu kan. Tapi dia just macam out of thin air, kami pria terhebat macam tu kan. Kemudian tentang logat dialek bukan Indonesia tu, ialah Zaira Wilson bukan Indonesia tu pun macam adalah a bit mengganggu. Tapi saya pun macam malas nak ambil kisah sangat. Tapi itulah, better kalau macam pelakon Indonesia sendiri lah kan melakon watak tu, itu nampak lah obviousnya kan. Okay, kemudian itulah mostly kekecewaannya adalah daripada sebabkan itulah. Jadi kalau anda nak menonton hujung minggu ni, nak tonton filem yang tak terlalu berat, yang orang kata adalah komedi dia, adalah aksi dia, tapi tak perfect. Itu kena cakap kan, tapi tak perfect. Tapi kalau anda boleh terima dan peminat Zizan ke apa ke boleh, peminat Bel Ngasri boleh. Anda mungkin agak gelak jugalah sebab anda suka dengan mereka-mereka di tadi punya joke kan. Okay, apa lagi benda-benda lain. Itulah, nak senaraikan benda yang tak puas hati je macam tak sedap juga kan. Tapi memang saya malas nak cakap sangat banyak. Tapi memang filem ni dia tidak jatuh teruk, tak jatuh pada pilihan yang teruk, tapi dia tidak mencapai, saya tak sampai kepuasan tu. Tapi mungkin antara faktor terbesar dia adalah sebab saya tengok akan mengcomparekan secara tak sengaja dengan aksi-aksi pergaduhan wanita daripada filem-filem lain. Contohnya paling dekat adalah Wira kalau filem Malaysia kan. Ada babak fighting wanita yang macam lagi best lah dan lebih meyakinkan. Dalam ni pun dia meyakinkan juga, cuma ada juga yang kurang, mungkin boleh diperbaiki kat situ. Dan benda-benda lain adalah benda kecil yang lain boleh tengok review orang lain juga. Tapi saya memang mostly sebab itulah, mengharapkan action pack daripada pengarah yang memang dah terkenal dengan dia punya filem-filem yang bagus, tapi bila pergi dia tidak cukup pack macam yang saya bayangkan dan expect. Itu kekecewaannya. Jadi itulah dia untuk pria dan bulan terhebat. Okay, jadi itu saja. Jadi itu saja. Okey. Itu sajalah. Memang saya memang macam ni lah, kalau buat tak berapa edit sangat. Jadi memang kalau anda suka dengan ulasan ni ataupun anda nak tengok ulasan lain, boleh lah tengok ulasan Abang Beruang dan boleh tekan butang subscribe kalau belum subscribe. Dan kalau dah subscribe, terima kasih. Okey, dan kemudian boleh tengoklah video-video lain. Okey, sempena dengan 365 movie challenge. Tak tahu lah tahun ni dapat tengok ke tidak. 300 tengok dan review 365 movie challenge. Tengok tu tak ada masalah rasanya, banyaknya filem yang saya tengok, tapi nak review tu kadang-kadang macam-macam masa sebersalah pun ada salah, tapi tak apa, kita kena jujur untuk kemaslahatan peminat-peminat filem. Okey, itu saja daripada ulasan Abang Beruang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye bye.